Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video hari ini adalah cara untuk menentukan kadar tindak balas. Okey. Contoh eksperimen. Okey, contoh eksperimen ialah serbuk marmar atau kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, tindak balas ini menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni adalah yang direkodkan ke dalam jadual. Okey. Setiap 0.5 minit. Okey. Jadi cara untuk menentukan kadar tindak balas adalah mengikut kepada jenis soalan. Okey, mengikut kepada jenis soalan. Okey, contoh cikgu senaraikan ada 4 jenis soalan kadar tindak balas purata. Okey. Soalan yang pertama adalah kadar tindak balas purata dalam 3 minit yang pertama. Okey, dalam 3 minit yang pertama, jadi untuk soalan ini, okey, kamu perlu lihat data daripada 0 hingga 3 minit yang pertama. Jadi kamu beralih kepada jadual yang mengisi 3 minit. Okey, jadi kadar tindak balas sama dengan isi padu gas bahagi dengan masa. Jadi jawapan dia adalah, okey, soalan 1, kadar tindak balas purata sama dengan, okey, 84 bahagi dengan 3. Okey, jadi tekan kalkulator 84 bahagi 3, kamu akan dapat jawapan 28. Okey, bagaimana cara untuk tulis unit? Okey, lihat kepada unit yang diberikan dalam jadual. Okey, sentimeter padu. Okey, jadi kamu tulis sentimeter padu. Okey, per dengan minit. Okey, MIN negatif 1. Okey, yang kedua, soalan kedua. Kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Soalan yang pertama tadi, kadar tindak balas purata dalam 3 minit pertama. Jadi, daripada 1, 2, 3. 3 minit pertama. Ni dalam minit ketiga. Maksudnya, dalam minit yang ketiga je. Dari minit ketiga, dia bermula daripada 2.0 ni. Sampailah 3.0. Okey, jadi kamu akan buat pengiraan. Okey, buat pengiraan. Okey, soalan 2. Kadar tindak balas purata sama dengan, okey, ambil minit yang ketiga. Okey, minit yang ketiga 84 isi padu dia, tolak dengan minit yang kedua 69. Okey, sebab dia nak dalam minit ketiga. Maksudnya minit ketiga sahaja. Okey, 2 hingga 3. Okey, 84 tolak 69. Okey, 3 minit tolak dengan 2 minit. Okey, jadi tekan kalkulator. 84 tolak 69 bahagi dengan 3 tolak 2, 1. Jadi kamu akan dapat jawapan 15. Okey, unit dia adalah sentimeter padu minit per minit. Okey, ni untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Kadar tindak balas purata bagi tindak balas keseluruhan. Okey, soalan 1 tu 3 minit pertama. Soalan 2 tu dalam minit ketiga. 3 minit pertama dari 0 sampai 3. Purata minit ketiga 2 hingga 3. Keseluruhan. Okey, keseluruhan bermaksud berapa banyak gas yang dibebaskan apabila tindak balas itu berlaku. Okey, jadi kamu kena lihat isi padu tu. Isi padu gas. Okey. Okey, isi padu gas akan berubah, dia akan meningkat. Tapi pada sampai satu masa, dia akan jadi tetap. Okey, jadi kamu akan ambil keseluruhan
daripada permulaan isi padu tu menjadi tetap. Jadi kita akan bermula di minit yang keempat. Jadi keseluruhan kamu akan kira kadar tindak balas purata sama dengan kadar tindak balas purata sama dengan 94 bahagi 4 minit. Kenapa kita ambil 4 minit? Sebab ini adalah permulaan di mana isi padu gas dibebaskan dengan maksimum. Tiada perubahan selepas ni. Berapa kali minit pun bergerak, dia tetap 94. Jadi 94 bahagi dengan 4. Tekan kalkulator. 94 bahagi 4 sama dengan 23.5 cm padu per minit. Ini jawapan soalan 3. Yang terakhir, soalan yang terakhir adalah kadar tindak balas purata antara minit kedua dan minit keempat. Jadi kamu akan perhatikan dalam jadual kotak minit kedua dan keempat. 2, 4. Jadi jawapan dia adalah kadar tindak balas purata sama dengan lihat kotak 4 dan 2. Jadi kita ambil isi padu gas dulu. Bagi kotak yang minit keempat 94, tolak dengan kotak minit kedua 69. Bahagi masa minit keempat adalah 4, tolak dengan minit kedua. Jadi tekankan kalkulator. Kamu akan dapat jawapannya adalah 12.5 cm padu per minit. Ini adalah jawapannya. Ini adalah cara untuk kita menentukan kadar tindak balas purata. Jadi tak perlu lukis graf, kamu hanya perlu kira berdasarkan dalam jadual sahaja.